Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hamdan bin Azman. Nombor matrik 1180770. Pertama-tamanya segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah memberi keizinan untuk saya menyiapkan sebuah buku pertama saya. Hasil dorongan dan sokongan dari semua pihak, terutamanya ibu bapa, para pensyarah, rakan-rakan yang membantu. Semoga kita dan mereka diberi rahmat dan dipermudahkan urusan di dunia dan di akhirat. Okey, pertama sekali saya memohon maaf sekiranya penulisan saya ini tidak menepati cita rasa atau mempunyai kekurangan. InsyaAllah penulisan dibaiki dari. Seterusnya, mari kita lihat pada isi kandungan di dalam buku ini. Terdapat beberapa isi kandungan yang penting di-highlightkan dalam buku ini. Yang pertama, pengenalan. Yang kedua, definisi apa itu aset. Yang ketiga, kategori aset. Yang keempat, pengenalan kepada contoh aset dalam pelaburan. Yang kelima, cara melihat jumlah aset MRQ di TradingView sebagai contoh platform pasaran saham. Yang keenam, pandangan analisis aset dan keuangan. Ketujuh dan ke-8 adalah kesimpulan dan rujukan. Mari kita lihat satu persatu daripada isi buku ini. Okey, di dalam pengenalan saya telah meng-highlightkan tentang sebuah aset yang amat berharga untuk sesebuah syarikat, iaitu pekerja. Di dalam ini, istilah modal insan atau pekerja itu adalah pengakuan bahawa orang dalam organisasi atau perniagaan adalah aset penting yang menyumbang kepada pembangunan dan pertumbuhan dengan cara yang serupa dengan aset fizikal seperti mesin dan juga wang. Oleh itu, untuk sesebuah syarikat perlulah menjaga pekerja, iaitu aset penting dalam syarikat tersebut. Dalam pada itu, dengan adanya aset yang baik dan juga pengurusan aset yang bagus, ini dapat menghasilkan aset yang langka dan mempunyai kemampuan untuk menghasilkan keuntungan ekonomi dan menjana aliran masuk tunai dan mengurangkan aliran keluar tunai. Okey, baik. Seterusnya kita akan masuk kepada definisi. Apa itu? Aset adalah sumber yang dimiliki dan dikendalikan oleh individu, syarikat ataupun kerajaan dengan harapan bahawa ia akan menghasilkan keuntungan kepada ekonomi yang positif. Jenis-jenis aset ni termasuklah aset semasa, aset bukan semasa, aset ketara dan aset tidak ketara dan sebagainya. Untuk mengenal pasti aset adalah satu benda yang sangat penting untuk kelangsungan syarikat maupun keselesaan dan risiko yang berkaitan. Rangka Kerja Piawaian Keuangan Antarabangsa IFRS mendefinisikan aset sebagai sumber yang dikendalikan oleh perusahaan dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi masa hadapan diharap mengalir ke perusahaan tersebut. Aset mewakili sumber ekonomi untuk syarikat atau mewakili akses yang tidak dimiliki oleh individu atau syarikat lain. Hak atas akses lain dapat dilaksanakan secara sah, yang bermaksud sumber ekonomi dapat digunakan mengikut budi bicara syarikat dan penggunaan dapat dihalang atau dibatasi oleh pemilik atau syarikat. Okey, baik. Seterusnya, kita akan definisi aset GAAP. Secara amnya, aset mewakili manfaat ekonomi masa hadapan.
Yang kedua, faedah masa hadapan yang berkemungkinan. Yang ketiga, transaksi terdahulu yang memberi faedah masa depan. Yang keempat, faedah masa hadapan yang dikawal oleh entiti. Okey, seterusnya kita akan pergi ke ciri-ciri umum aset, iaitu yang pertama, penjana hasil digunakan dalam pengeluaran atau bekalan seperti produk ataupun servis yang dikeluarkan. Yang kedua, memberi faedah ekonomi masa hadapan. Yang ketiga, boleh dilihat, dipegang atau setara dengan gantiannya. Yang keempat, tunai dan boleh ditukar kepada tunai. Dan yang kelima, hak milik mutlak organisasi. Okey, sebelum kita memasuki ke kategori, mari kita lihat sifat aset yang telah ditulis di dalam buku ini. Terdapat 3 sifat utama aset, iaitu pemilikan, nilai ekonomi dan juga sumber. Untuk pemilikan, aset mewakili pemilikan yang akhirnya dapat berubah menjadi tunai atau setara dengan tunai. Yang kedua, nilai ekonomi. Nilai ekonomi, aset mempunyai nilai ekonomi dan boleh ditukar atau dijual. Dan seterusnya adalah sumber. Ia adalah sumber yang boleh digunakan untuk menjana faedah ekonomi masa hadapan. Baiklah, kita akan masuk ke dalam kategori aset yang terdapat di dalam buku ini. Yang pertama, aset semasa, iaitu aset yang mempunyai jangka hayat yang pendek, iaitu kurang daripada 1 tempoh perekanan ataupun 1 tahun. Yang kedua, aset tetap atau aset bukan semasa, aset yang mempunyai jangka hayat yang melebihi dari 1 tempoh perakaunan ataupun lebih daripada 1 tahun, seperti 2 tahun, 3 tahun ataupun ke 10 tahun. Okey, di dalam aset bukan semasa ada 2 lagi aset klasifikasikan, iaitu yang pertama, aset ketara. Aset yang boleh nampak dengan mata kasar, mempunyai nilai yang jelas. Ianya dapat dibahagi kepada 2 jenis, aset semasa dan aset bukan semasa. Okey, untuk aset tidak ketara, ia tidak boleh nampak secara jelas dan mempunyai penilaian yang agak sensitif, seperti tanda dagangan, paten, hak cipta, nama baik, goodwill atau sebagainya. Okey, mari kita lihat lebih detail di dalam kategori-kategori aset yang ada di dalam buku ini. Yang pertama, tadi aset semasa. Bagaimana untuk mengklasifikasikan aset semasa ini? Ia dapat dilihat apabila ia menepati mana-mana kriteria, iaitu ia dijangka akan direalisasikan atau dipegang untuk jualan atau digunakan dalam kitaran operasi biasa entiti. Selain itu, ia dipegang terutamanya untuk tujuan didagangkan agar dapat berkembang dan mendatangkan hasil. Ia juga dijangka akan merealisasikan dalam tempoh 12 bulan atau 1 tahun atau 1 tempoh perakaunan. Okey, mari kita lihat rajah tunjukkan ciri-ciri aset semasa. Di dalam rajah ini terdapat 4 ciri aset semasa, iaitu yang pertama, tunai, mudah ditukar menjadi wang tunai, iaitu tunai dan simpanan bank sebagai contoh. Yang kedua, untuk dijual untuk pembuatan barang, iaitu inventory atau stok, seperti produk atau sebagainya. Yang ketiga, ciri yang ketiga adalah digunakan dalam tempoh 1 tahun atau 1 tempoh perakaunan, seperti ABT, dikutip kurang dari 1 tahun. Yang ciri yang terakhir adalah bayaran yang belum menjadi milikan mutlak organisasi dengan prinsip pengiktirafan, iaitu perbelanjaan terdahulu, sewa, contohnya sewa dibayar awal. Okey.
Okey, seterusnya mari kita lihat pula aset bukan semasa. Bagaimana untuk mengklasifikasikan aset bukan semasa? Sudah tentu dia bukan daripada ciri-ciri aset semasa. Ia mempunyai ciri-ciri seperti perolehan aset bukan bertujuan untuk dijual semula atau bertujuan sebagai alat kegunaan operasi yang dipegang dan organisasi menerima manfaat outletnya seperti mesin, kilang, kenderaan untuk sesebuah syarikat dan sebagainya. Dalam masa yang sama, ia dijangka akan direalisasikan dalam tempoh lebih dari 12 bulan atau 1 tahun atau satu tempoh perakaunan. Di dalam aset bukan semasa ini terdapat aset ketara, iaitu seperti kenderaan dan sebagainya. Ciri-ciri dia adalah aset yang digunakan secara berterusan dan digunakan untuk mengeluarkan barang atau memberi perkhidmatan. Seperti maksud aset yang secara general. Yang kedua adalah aset tidak ketara. Aset tidak ketara ini dilihat dari segi ciri-ciri unik, iaitu sumber dan hak bukan fizikal yang memiliki nilai kepada entiti kerana ia memberi organisasi tersebut kelebihan seperti nama baik, goodwill, hak cipta, tanda dagang, patent, perisian komputer dan jenama. Okey, jika dilihat di dalam rajah terdapat di dalam buku ini, terdapat 5 ciri untuk aset bukan semasa ataupun aset tetap. Yang pertama, kecairan dan penggunaan melebihi tempoh 1 tahun. Contohnya, ABT jangka panjang. Yang kedua, pemerolehan aset tetap untuk digunakan dalam operasi seperti hartanah, loji dan peralatan. Yang ketiga, pelaburan instrumen kewangan jangka panjang, iaitu pelaburan dalam amanah saham dan sebagainya. Yang keempat, pelaburan dalam aset tidak alih seperti tanah, bangunan, kilang dan sebagainya. Seterusnya, yang terakhir, ini adalah aset yang diklasifikasikan dalam aset tidak ketara, iaitu penjenamaan yang meningkatkan nilai entiti seperti goodwill dan hak cipta. Okey, kita akan masuk dalam subtopik yang baru di dalam buku ini, iaitu yang pengenalan kepada contoh aset dalam pelaburan. Istilah aset ini digunakan bermacam cara untuk sebuah syarikat. Ia adalah seperti bangunan dan kenderaan dan sebagainya. Untuk pelaburan, aset ini dilihat beberapa bahagian, iaitu yang pertama, pulangan aset, profil risiko, jenis pendapatan yang dihasilkan dan jumlah pelaburan awal. Okey, untuk seorang pelabur, anda perlu mempunyai kefahaman yang baik tentang pelbagai jenis kelas aset utama dan perbezaan di antara mereka. Mari kita lihat beberapa kategori dalam aset dalam pelaburan. Yang pertama adalah wang tunai. Seperti namanya, wang tunai, ia adalah wang kertas dalam dompet anda. Namun begitu, dalam dunia pelaburan, kelas aset tunai biasanya ditakrifkan sebagai pelaburan yang mudah ditukar kepada wang tunai, iaitu dalam jangka masa 12 bulan atau 1 tahun. Dalam takrifan yang lebih luas, wang tunai termasuklah duit dalam akaun simpanan semasa dan simpanan tetap anda. Pelaburan tunai selalunya memberi pelabur pulangan yang sangat rendah. Anda jarang rugi melabur dalam pelaburan tunai. Okay, seterusnya kita akan lihat bond. Adalah sama seperti pinjaman. Sebagai pelabur bond, anda meminjamkan wang anda kepada pengeluar bond yang selalunya kerajaan atau syarikat yang besar. Sebagai balasan meminjam, anda dijanjikan faedah ataupun dividen kepada
dalam tempoh masa pinjaman. Satu dari risiko utama kepada pelabur ialah risiko pihak peminjam tidak dapat membayar balik pinjaman itu. Untuk seterusnya adalah hartanah, iaitu aset dalam pelaburan. Untuk aset ini seperti rumah atau apartmen, dan juga boleh dilihat dari segi rumah kedai, cawangan runcit dan shopping mall terutama. Dalam muka surat TU telah meletakkan perbezaan di antara contoh kelas aset utama dan juga ciri-ciri yang dapat diberi melalui aset-aset dalam pasaran saham. Kita lihat untuk share mempunyai pulangan yang tinggi tetapi mempunyai risiko yang tinggi. Untuk hartanah sederhana dan sederhana. Di dalam buku ini juga terdapat banyak persoalan seperti bagaimana untuk melihat jumlah aset MRQ di dalam pasaran, apakah kepentingan aset, nisbah-nisbah yang berkaitan dengan jumlah aset MRQ. Oleh itu, mari kita lihat satu persatu daripada persoalan tersebut. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang cara-cara jumlah aset sesebuah syarikat di TradingView. TradingView ni adalah sebuah platform untuk kita melihat atau menganalisis kaunter-kaunter untuk kita melabur. Yang pertama sekali, untuk melihat jumlah aset MRQ, anda perlu login dan klik pada screener untuk memilih stock screener, dan di dalam itu anda seterusnya anda memilih kepada filter untuk membuat pilihan had atau jumlah aset yang anda kehendaki. Dalam rajah di atas menunjukkan jumlah aset sebanyak 50 juta ke atas hingga 100 bilion. Ia bergantung kepada nilai dan jumlah yang anda inginkan. Baiklah, seterusnya untuk meletakkan analisis jumlah dalam senarai analisis di dalam TradingView, anda perlu menekan select dan memilih total asset untuk mendapatkan kaunter yang mempunyai analisis jumlah aset yang anda kehendaki. Selain daripada itu, anda boleh menggunakan cara carian kaunter yang anda ingin kaji pada bahagian fundamental dalam perihal syarikat tersebut. Kita telah masuk pada subtopik dengan analisis aset dan keuangan di dalam buku ini. Okey, di dalam buku ini saya telah menulis 3 kajian, iaitu keuangan, asas dan teknikal. Dan analisis keuangan dan aset sangat perlu digunakan dalam penganalisis ini. Ini kerana antara analisis yang memerlukan jumlah aset adalah seperti berikut, iaitu yang pertama pengiraan keuntungan, yang kedua pengiraan aset mudah tunai, yang ketiga keupayaan sesebuah syarikat untuk membayar liability, tidak kira jangka panjang atau jangka pendek. Seterusnya, kestabilan keuangan. Ini juga aset juga perlu untuk analisis nisbah nilai di bawah dan pasaran syarikat, nisbah aset semasa dan aset bukan semasa. Untuk cekap menjalankan analisis sedemikian, pelabur perlu mempunyai pengetahuan tentang perakaunan. Nampaknya kita telah menghujung analisis ataupun
isi dalam buku ini, di kesimpulan saya telah menyimpulkan bahawa pengurusan aset adalah sesuatu yang penting untuk sesebuah syarikat. Dengan cara itu, pihak berkepentingan seperti pelabur dan juga investor dalam perniagaan dapat manfaat yang lebih baik kerana pengurusan aset yang bagus daripada sesebuah syarikat. Contoh biasa akan mengetahui aset apa yang ada dan apa yang boleh digunakan untuk memberi pulangan yang optimum. Hal ini memberi impak dan kepentingan besar kepada sesebuah syarikat. Sekian daripada saya. Kepada sokongan dan dorongan daripada semua, saya berharap agar buku ini menjadi tunjuk ajar kepada semua baru memulakan untuk mengenali dunia pelaburan maupun dunia pengurusan. Terima kasih.